Ya. Muka sama ke tak payah pusing kan. Muka sama. Tak payah dah. Jangan sejuk mana seronok dah. Kita program ni kena panas. Boleh mula dah. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa sifatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa uswatina yani Muhammad dan Shadiqil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fa ya ayyuhal ikhwah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah qad fazal muttaqin. Sidang jemaah yang saya muliakan, tamu-tamunya, marilah kita terus merafak dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat-Nya. Dan kita nyatakan akan kesyukuran ini bukan kerana ikut orang, bukan kerana adat budaya dan bukan kerana saja-saja, tapi kita dapat merasakan rahmat dan nikmat. Apa kita rasa? Kita rasa ketenangan dalam jiwa kita melakukan apa yang diperintahkan. Apa nikmat dia tuan-tuan? Kita rasa lazat dalam melaksanakan. Itulah dia yang dapat kita rasai dalam diri kita. Rahmatnya membawa kepada ketenangan, nikmatnya menjadikan kita lazat di dalam ibadah. Dan kita yakin dan percaya bahawa hanya dengan rahmat dan nikmat Allah itulah kita akan berjaya di dunia yang sementara ini dan juga akan bahagia di tempat yang kekal abadi, iaitu di akhirat nanti insya-Allah. Maka kerana itu, marilah kita terus berpesan-pesan juga. Apa dia kita nak berpesan-pesan antara kita untuk kita memelihara akan rahmat dan nikmat itu agar ia berkekalan sepanjang kehidupan kita ni. Setelah kita yakin itulah dia jalan untuk kita, maka kita kena berpesan-pesan. Mari kita pelihara akan rahmat dan nikmat. Tapi bukan boleh cakap saja dah. Tentu ada jalan dia. Cakap kita nak pelihara, tapi macam mana kita nak pelihara? Iaitu dengan kita sentiasa membenarkan lafaz syukur kita, iaitu dengan kita menghidupkan sifat syukur kita, dengan kita mentaati segala perintah-perintah yang ada dalam agama kita, seperti mana yang dibawa oleh Rasulnya yang benar lagi mulia, iaitu Nabi yang kita kasihi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedap panjang sedap rasanya. Bagi orang boleh cakap jadi laka dah. Tapi akhirnya yang menentukan sama ada mulia atau hina ialah perbuatan. Apa yang berlaku, perbuatan itu adalah cermin, ia adalah natijah atau terjemahan daripada hati-hati manusia. Jadi kalau kita tak boleh baca hati, kita tetap boleh baca melalui perbuatan manusia. Jadi kalau kita kata percaya kepada Nabi, nak tahu dianya daripada hati atau sekadar di mulut, kita tengok perbuatan. Kalau sunnah Nabi hidup dalam diri dia, itulah yang dikatakan percaya dan beriman dia, sayang dia pada Nabi dalam hati dia. Jadi insya-Allah malam ni tuan-tuan, kita lihat satu ayat. Ayat Al-Quran. Kerana Quran ini asalnya apa dia tujuannya? Kita kena bincang nak semua ahli bijak pandai belaka, ahli pemikir belaka. Dah. InsyaAllah kita hidupkan. Sementara orang kata setengah jam 45 minit. Jangan lama-lama tapi 2 jam pun tak apa dah. Jadi bagaimana tuan-tuan? Kita nak menghidupkannya ialah kita bersoal jawab insya-Allah. Jadi tanda kita cinta pada Nabi, kita terjemahkan dalam perbuatan. Tapi kalau dia kata cinta pada Nabi, tapi dalam kehidupan dia ikut cara barat, dia hidupkan orang kata budaya barat, mana mulut saja tapi tidak di hati. Dan manusia ni dia ada dua juga. Dia ada dua. Dia ada hati, dia ada akal. Ini dua benda yang cukup penting bagi kita.
Ya. Apa duduk di hati tuan? Kemuliaan. Apa yang duduk di akal? Takkan saya tanya, saya jawab sendiri dah. Mana ada dia betul nak? Datuk Profesor, cikgu tanya, anak murid jawab dah. Ini cikgu tanya anak. Lulus cemerlang anak murid dia dah 5A. Saya tak payah jawab. Tapi soalan bocor insyaAllah. Jadi oleh kerana Tuan kata soalan bocor, ya tak kata kita kena tanya dekat Tuan ni dah. Dia tahu dia bocor. Jadi apa duduk di hati apa dia tadi? Kemuliaan. Apa yang duduk di akal Tuan? Kita berfikir apa yang duduk? Apa yang duduk Tuan? Di sini duduknya kemuliaan. Di akal kita memikir, fikir, akhirnya apa yang keluar daripadanya? Kebenaran. Maka hati duduknya kemuliaan, akal duduknya kebenaran. Tetapi bila akal yang memikir saja. Pasal dia fikir-fikir, ini dia kebenaran, ini dia kebatilan. Nampak tak? Jadi akal duduknya kebenaran. Yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Jadi manusia kena ada dua-dua ni. Dan dua-dua ini tidak boleh berpisah. Manusia ada hati yang dipenuhi dengan kemuliaan, tapi akal dia tidak hidup untuk meletakkan kebenaran. Hari ini orang pakai tudung, dia tak pakai t-shirt dengan pendek. Hati dia mulia, nak cari jalan, dia nak tutup jaga aurat dia. Akal tak fikir, maka dia pun pakai tudung kerana nak menutup aurat, tapi t-shirt dengan pendek. Tak jadi sebab akal tak berapa nak hidup. Tapi kalau hati tidak mulia, akalnya hidup tuan-tuan. Oh, dia kata akal kata rasuah tu haram. Besok keluar surat khabar, dia kena tangkap ambil rasuah. Sebab hati tadi. Nampak tak? Jadi hati dengan akal dia kena bersekali. Sekali lagi kita ulang tuan-tuan. Dan kita ulang ni kenapa kita ulang? Kerana nak benda tu hidup. Di dunia ni apabila diulang-ulang, dia akan jadi sebati dengan jiwa. Apa yang kita ulang hari ini, kebatilan. Sehingga kita percaya kebatilan itu satu kebenaran. Apa yang kita tak ulang hari ini, kebenaran. Akhirnya kebenaran itu, kita pun takut nak sebut. Al-Quran, perlembagaan kita. Tapi kita jangan sebut. Hari kita nak sebut pun tak apa nak berani. Demokrasi yang tidak ada dalam Islam, dia ada perjalanan. Tapi demokrasi yang tidak akan memenangkan Islam secara benar. Tapi kita sebut hari-hari, hari ini kita percaya demokrasi boleh memenangkan Islam. Tapi terbukti bila berlaku di Mesir tak jadi juga. Nampak tak? Tapi pasal kita sebut hari-hari, akhirnya kita lupa. Allah Ta'ala kata kamin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak dah aku tunjukkan kepada manusia. Dalam Al-Quran disebut yang sedikit dimenangkan atas yang banyak. Tapi yang itu kita tak sebut, hari ini kita tak percaya dah sikit boleh menang. Yang kita percayanya banyak boleh menang. Majoriti yang mesti menang. Sebab hari-hari duk sebut kita nak majoriti. Akhirnya kita dah lupa bahawa yang menentukan kemenangan itu Allah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, dia menangkan golongan yang sedikit atas yang banyak tadi apabila kebenaran itu dipegang bersama. Kita nak tunjuk Al-Quran tadi, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Macam kita duk kata kuliah tafsir. Tafsir tu bila kita dah tafsir, apa tujuan dia? Kerana kalau dia tidak menemui matlamat asal dia tak jadi. Islam ini dia ada usul dia. Kalau kita buat di tengah, dia tak akan jadi. Sebab dia kena kembali daripada asal. Dan kita mesti melakukan sesuatu itu bermula daripada asal dia. Apabila kita solat, apa asal dia? Apa usul dia? Menyembah Allah. Kalau kita solat bukan kerana menyembah Allah, maka tertolak solat. Apa tujuan kita orang kata berumah tangga? Apa usul dia? Menyembah Allah. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu tidak hidup menyembah Allah, maka Al-Quran juga ada usul dia. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Apa ya tuan? Ustaz pun nama Ustaz. Anak action dia tanya, bulan depan tanya lagi. Pasti dah tua tak boleh ingat. Dah tua Ustaz. 53 nak masuk 54. Dah tua. Lepas tu pula anak pula ramai. Kerja kuat 15 orang. Jadi lama dia bukan young at heart tu lah. Dia old in age and old at heart. Jadi dua-dua tua. Umur pun tua, hati pun dah jadi tua. Letih dah hidup dia tuan. Tapi gagah juga tuan. Hari ni 3. Tadi tengah hari ni Pelda balik ke Tanjung Walin, balik ke pergi ke Bukit Subang, mari ke sini, sikit lagi nak pergi ke Tanjung Walin, tengah malam pukul 2 pagi nak balik ke Tapau. Ni tuan. Paksakan diri insya-Allah. Dia balik tadi untuk apa Al-Quran diturunkan Ustaz? Apa nama Ustaz? Firdaus. Jannatul Firdaus.
Itu pun kalau tak boleh ingat lagi ustaz dia bengong lah dah. Tapi kata gitulah. Ustaz Firdaus, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Petunjuk, alhamdulillah. Tapi bukan boleh cakap saja ustaz, minta hujah. Dia mesti ada hujah. Itu kemuliaan kita. Itu yang kita rasa hebat tu. Mari kamu manusia bersama dengan kami. Kami bagi kamu kebenaran, kami bagi hujah kebenaran itu. Jadi kita belajar di mana? Kita belajar di sini lah. Kita buat masurat apa semua dah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Betul. Ada kita baca tu? Ada. Kita redha Allah sebagai Tuhan. Pasal apa? Dia sebut raditu billahi rabba, raditu apa makna dia? Beriman pada Allah Taala. Sebab apa yang tak beriman pada Allah Taala? Sebab apa kita beriman pada Allah Taala? Soalan yang tak pernah kita tanya. Jadi tak pernah tanya, tak pernah bocor lah dah. Dah. Yang selalu tahu dah jawapannya. Kenapa kita percaya pada Allah? Macam mana yang tak tahu dia jadikan kita? Tak betul semua tu. Kejadian alam. Jadi kejadian alam tu sebagai apa? Sebagai bukti. Jadi bila orang tanya kenapa yang tak beriman pada Allah? Tuhan, saya dapat lihat bukti. Bila kita dapat lihat bukti, yakin kita, iman kita jadi apa? Jadi pasti. Bukan sekolah pasti je pasti je kan? Mana tetap, bukan tetap, kena yakin yang tidak ada ragu-ragu. Macam kita seorang-seorang nampak dia tu mencuri, kita tengok muka dia masa dia buat cerah apa semua, kita nampak dia masuk rumah mencuri, maka kita seorang-seorang tangkap dia. Kita bawa ke mahkamah, kita kata dia mencuri. 100 orang datang kata dia tidak mencuri. Bukan dia mencuri. Adakah dengan 100 orang yang kata dia tak mencuri tadi boleh merubah keyakinan kita, kepercayaan kita yang dia itu pencuri? Tentu tak boleh ubah. Sebab apa? Sebab kita kata dia pencuri dengan bukti. 100 orang cakap dia bukan pencuri pun kau tak boleh ubah pendirian saya, sebab saya yakin. Sebab apa kita yakin? Sebab kita dapat lihat dengan bukti. Maka bukti tadilah yang menetapkan percayaan kita. Maka Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala juga mestilah dengan bukti, kerana bukti itu sajalah yang akan membuatkan iman kita jadi pasti. Yang kebanyakannya dia mula penuh mak ayah kami, dia mula balik ke rumah ayah dia. Sebab bila kita beriman pada Allah, persoalan yang kedua, setelah kita beriman pada Allah, apa yang kita ambil? Sekali lagi kita tak boleh jawab. Kerana benda ni kena tanya orang kafir. Orang kafir yang boleh jawab apabila dia beriman. Kamu orang kafir, ketika sekarang kamu dah beriman, apa benda yang pertama-tama kamu ambil? Apa benda yang pertama-tama orang kafir bila dia beriman, apa benda yang pertama dia ambil? Dia ambil Islam. Benda yang pertama sekali, aku beriman saja, aku jadi orang Islam. Sebab apa kamu jadi orang Islam? Sebab aku beriman pada Allah. Apa kena Allah dengan Islam? Kerana Allah, dia sebut raditu billahi, Allah Ta'ala kata inna dina indallahil Islam. Dan Allah kata wa raditu lakumul Islam madina. Agama di sisi Allah Islam, aku redha atas kamu yang beriman tadi Islam. Maka kami pun ambil Islam. Dan Allah beri peringatan, wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang ambil Islam daripada Islam sebagai jalan hidup dia, takkan diterima daripada. Soalan-soalan, jawapan yang memberikan kita kekuatan. Kan kita dah tahu kita beriman pada Allah kerana bukti. Pasal dia duduk di hati. Beriman ni duduk di hati. Akan diterjemahkan dengan perbuatan. Hati diterjemahkan dengan perbuatan. Cuma sekarang ni, di sana disebut tak selesai lagi. Kerana di dalam panduan Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW, ada satu lagi elemen yang penting dalam jazamnya keimanan, iaitu mestilah tetap istiqamah. Di dalam pertemuan kita, dalam tempat kita solat ini, kita kata Islamlah satu-satunya agama yang benar. Dan hendaklah kamu yang yakin tadi Islam itu satu-satunya agama yang benar, tetap di mana-mana pun kamu pergi, kamu tetap menyatakan bahawa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Jangan bila kamu keluar daripada surau ni, tiba-tiba kamu tak menyatakannya, kerana sudah ada benda yang ganggu. Itu yang kata mestilah, pasti dan tetap. Itu jazam. Pasti kita tahu dah. Dengan apa tadi Ustaz Firdaus? Dengan bukti. Ini ada. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. La ayatin, ayat-ayat ini ialah tanda, bukti dan dalil. Pada sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan perubahan malam dan siang adalah bukti.
Bukti apa? Bukti yang mendatangkan keyakinan yang pasti. Apa dia? Bagi orang yang berakal. Nampak? Ini benda yang perlu kita hidup. Kerana apa yang saya nak baca, kita nak baca sini tuan-tuan, daripada surah Al-Rum ayat 30 tadi, berkaitan dengan ya dah. Apa dia? Tentang Islam. Tetapi bagaimana manusia menolaknya dan apa sebab dan natijah daripada. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Apa maksud dia? Dan tegakkanlah faqim, maka tegakkanlah wajah-wajah kamu, mana kehidupan kamu ya di atas muka bumi ini, lid-dini hanifah, bagi agama yang dia tu sejahtera, dia bebas daripada kesesatan. Ini agama dinullah, dinul Islam, dinul haq. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, maka dia wajibkan kita untuk tetap tegakkan wajah-wajah kita, mana kehidupan kita di dalam kehidupan yang sementara ini dengan din hanifah. Din iaitu agama, iaitu cara hidup yang sejahtera. Dan bila Allah Ta'ala dia sebut agama ini sejahtera, maka Allah yang bersifat dengan sifat maha sempurna, maka dia telah sempurnakan kesejahteraan Islam. Ini kita kena ganding, sebab ini i'tiqad, tauhid yang hidup. Rububiyah, uluhiyah. Pada rububiyah, asma' wa sifat. Pada uluhiyah, hidupnya rububiyah. Pasal rububiyah, dia tertegaknya atas dia saja, iaitu Allah, dia Tuhan. Uluhiyah, dia tertegak dua. Ya tak? Tertegak apa? Fa ani'budun, maka sembahlah aku. Bila sembahlah aku, ada dua. Itu uluhiyah. Apa dua tu kan? Ya tak? Kalau dikata lagi satu ayat, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu satu. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Maka sembahlah aku, padanya uluhiyah. Dia ada dua elemen. Pada rububiyah, innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Maka rububiyah itu kita kena terjemahkannya dengan kepahaman, ya tak? Supaya sempurna keyakinan kita dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Baru dia turun kepada uluhiyah yang perintah fa'budni, maka sembahlah aku. Ada dua elemen, ya tak? Apa dia? Elemen yang ada pada sembahlah aku, apa dia ada tuan? Iaitu yang disembah dan yang menyembah. Ya tak? Yang disembah Allah, kembali pada rububiyah. Yang menyembah hamba. Maka kesempurnaan rububiyah mestilah hidup di hati, supaya lahir kepada orang yang percaya dengan rububiyah itu sifat hamba. Barulah boleh berlaku uluhiyah yang sempurna, iaitu penyembahan. Tuhan yang disembah dan hamba yang menyembah. Ini penting. Jadi dia sebut di sini, maka tetaplah kamu kepada agama yang dijadikan oleh Allah. Fitratullah disebut di situ. Ni lah, sambung ayat tu. Fitratullah. Fitrah ni tuan-tuan, fitrah Allah. Maka sebenarnya dia adalah milik Allah. Sebab fitrah ni milik Allah. Kerana dia yang menciptakan, Allah menciptakan sesuatu dengan fitrah. Bila Allah cipta lelaki, Allah cipta dengan fitrah, termasuk sifat dan peribadi. Begitu juga perempuan. Bila Allah cipta perempuan, ada fitrah dia. Ada fitrah seorang perempuan yang kamu janganlah ubah. La tabdila li khalqillah. Jangan ubah-ubah. Yang hari ni dah ubah dah, jadi LGBT. Ya tak? Itu ubah tu. Jadi LGBT. Sebab Allah jadikan dia ada manusia, Allah jadikan semua makhluk dengan fitrah. Apa tak? Jadi fitrah itu adalah milik Allah. Jadi bila Allah perintah hendaklah kamu tetap dengan agama dia, dia sebut itu fitrah Allah, milik Allah. Jadi kan kita kata, kita setelah beriman, kita ambil Islam. Cuma kita orang Islam, lahir-lahir dari Islam, jadi kita tak ambil dari Islam. Tapi kalau kita tidak memerhatikan iman, maka Islam kita jadi rosak. Sebab Islam itu bertitik tolak daripada iman. Jadi kalau kenapa kita Islam? Tadi kenapa kita beriman? Alhamdulillah, Ustaz Firdaus telah memberi jawapan yang pasti. Mana dah lepas pada ni orang tak boleh tipu kita lagi. Sebab kita dah tahu rupanya kita beriman pada Allah dengan bukti. Yang bukti tadi telah menghidupkan kepastian dalam diri kita. Tak ada orang boleh bohong lagi. Tapi kalau kita lupa esok, itu yang boleh tu keluar-keluar. Tak boleh saya, masyarakat majmuk pula. Dia mula tak pasti dah. Punya hari ni dah diberitahu oleh Ustaz Firdaus cara dia. Kenapa tak? Pasti itu macam mana?
dengan kita sentiasa melihat bukti yang ada. Bukti itu tentu mengakibatkan tak ada orang boleh tukar ganti lagi. Ini benda dia. Jadi balik pada tadi, fitrah Allah Ta'ala yang disebut allati, iaitu fitrah tadi, iaitu Islam tadi, fataranas, dicipta manusia alaiha. Jadi Allah Ta'ala yang maha agung tadi, dia ada maha tinggi ilmu dia tadi, maka dia nak cipta makhluk dia, manusia tadi, dia dah sediakan fitrah dia, agama, cara jalan kehidupan. Dia siap tak? Lagi dia kata dia perintah. Jadi orang yang macam kita yang beriman tadi, maka ini perintah Allah Ta'ala. Ya tak? Sehingga dia kata, jangan kamu tukar ganti, jangan kamu ubah-ubah. Tapi hari ini banyak ubah. Ya tak? Habis diubah-ubahnya. Ya tak? Pasal hukum Allah Ta'ala tak sesuai. Ya tak? Ini jahatnya manusia. Tapi kita tengok apa sebab dia, punca dia. Ya? Zalika dinul qayyim. Inilah dia, kerana itulah dia agama. Ya tak? Yang lurus. Yang tegak tuan-tuan, yang tegas dan tetap dia. Kemudian disebut walakin aksaran nas la ya'lamu, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Ta'ala perintah kita suruh berpegang dengan agama dia yang sejahtera, yang sempurna. Di ujungnya Allah Ta'ala kata orang tak ikut perintah dia kerana kebanyakan orang tak tahu. Apa maksud Allah Ta'ala tak tahu tu? Sedangkan kalau kita tanya manusia, dia tahu. Ya tak? Berzina ni apa hukumnya? Haram. Ya tak? Tapi dia berzina. Ya tak? Apa maksud Allah Ta'ala, tuan-tuan? Akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Sedangkan pada realitinya, kalau ikut pada zahirnya, dia tahu. Ya tak? Suami orang bukan tak tahu itu isteri orang. Ya tak? Tapi akhirnya keluar sahabat mengaku berkhalwat. Ya tak? Pasal apa? Keterjawatan dengan pekerja dia tak? Pasal apa? Dia tak tahu kan? Dia tahu. Tapi dia langgar perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala termakannya di sini, akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Apa maksud? Supaya kita ni kan, yang dah tahu, jangan nanti tindakan yang kita buat termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala kata kebanyakan manusia tak tahu. Allah Ta'ala kan tetap wajar. Ini bukan jangan kita pergi jauh-jauh. Ya tak? Dalam kehidupan kita, sesama kita, anak isteri kan. Dalam Islam, dia larang kita berbohong. Islam memang larang berbohong. Satu perbuatan yang merosakkan kehidupan kita berbohong. Tiba-tiba balik rumah kita bohong dengan isteri kita. Adakah kita manusia yang tahu atau tak tahu ikut tafsir Allah Ta'ala? Mana? Kalau ikut apa yang ditermakan oleh Allah Ta'ala, dia bohong. Walaupun dia mengaji macam kita ni, balik rumah berbohong saja. Kita tergulung dalam golongan orang yang tak tahu. Jadi kita takut. Kita tak mahu jadi golongan orang yang tak tahu. Sedangkan kita tahu. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak tahu? Pasal apa ya tuan? Tuan Nazri kita insyaAllah. Ya tak? Pasal apa ya? Apa maksud Allah Ta'ala tak tahu? Sedangkan dia tahu. Contoh kalau perempuan yang Puan Kamariah tu, yang dia ngaji Mesir. Tahu ke tak tahu dia? Tahu. Tapi akhirnya dia kata keluar dari Islam. Kerana ikut ayat PIN. Ya tak? Pasal apa jadi gitu? Kalau nak banding ilmu dia dengan saya, jauh tinggi ilmu dia. Ya tak? Tetapi yang dia tahu tu akhirnya dia jadi golongan tak tahu. Jadi apa maksud di situ? Supaya kita tahu. Ya tak? Supaya kita berhati-hati. Mesti ada sesuatu yang dapat menyelamatkan kita. Pasal kita yang awal, ayat yang awal memerintahkan kita kepada kemuliaan, iaitu berpegang dengan Islam secara sepenuh. Tetapi di ujung ayat dia beritahu, Allah Ta'ala beritahu kita keadaan manusia hari ini. Dia dah berjaga-jaga kerana kebanyakan manusia tak tahu. Jadi kalau kita nak ambil secara luaran, tafsir luaran, orang kata literally, oh tak apa dah, kita dah selamat dah. Sebab kita ngaji dah, kita tahu. Ya tak? Pasal yang ni kita tak tahu. Adakah itu maksud? Dah. Sebab bila kita guna akal kita berfikir, yang banyak buat kerja bukan-bukan ni, mereka juga tahu. Tapi mereka buat juga benda tu. Ya tak? Jadi apa maksud? Mari kita tengok ayat lain. Ya, ketinggian tafsir itu adalah ayat bil ayat. Darjat yang kedua, ayat bil hadis. Ya tak? Tinggi dia bila ayat ditafsirkan dengan ayat. Itu ketinggian dalam ilmu tafsir dah. Paling tinggi. Tak ada jumpa, maka ditafsirkan dengan hadis. Ya tak? Contoh tuan-tuan, kita bagi contoh ayat dengan hadis. Ya tak? Apa dia? Bila kita wa'atasimu bihablillahi jami'an, maka berpeganglah kamu pada tali Allah, secara beramai-ramai. Ya tak? Segala berjemaah, semua kena pegang pada tali Allah. Ya tak? Maka apa dia tali Allah? Apa dia tali Allah tu?
Dalam ayat lain dia kata wa'atasamu bihi, kamu berpegang dengan dia. Ya. Jadi apa dia ayat apa ni tali Allah tadi? Maka carilah ayat. Tak jumpa kata pasal kita tak. Maka kita cari dalam hadis. Dalam hadis kita jumpa satu hadis yang dikata kitab Allah huwa hablullah. Kitab Allah Al-Quran itulah tali Allah. Maka dengan itu kita kembali pada ayat tadi, rupanya Allah kata berpeganglah kamu pada tali Allah, iaitu Al-Quran. Itu tafsir ayat dengan hadis. Yang ni kita nak cari jalan macam mana ayat Quran dengan ayat Quran. Kita tengok ayat summa, kita hari ni 30 je. Yang itu kita dengar ya. Kita summa ja'alnaka, kemudian daripada itu kami jadikan engkau Muhammad ala atas syariatin minal atas peraturan-peraturan tentang urusan hidup kamu. Rupanya Nabi ini ya diutuskan oleh Allah, bersama Nabi ini apa dia? Peraturan. Itu yang kita Islam ni yang sempurna. Fattabi'ha, maka ikutlah peraturan itu, syariatan minal amri, wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Yang ujung. Dan janganlah kamu ikut hawa nafsu, kerana mereka hawa nafsu ni dia tidak ada ilmu, dia tak tahu. Kita tengok ayatnya. Satu, walakin aksaran nas la ya'lamun. Satu lagi, wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Hujung sama dah, tak tahu. Tapi satunya nafsu, satunya manusia. Jadi manusia kita nak cari pasal apa dia boleh diklasifikasi sebagai orang yang tak tahu, sedangkan pada realiti dia tahu. Tapi dalam keadaan dia tahu, dia langgar yang dia tahu, dia buat yang keji. Di sini Allah Ta'ala kata, ikutlah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan ikut hawa nafsu, kerana hawa nafsu ni kedudukan dia tidak tahu. Apa dia nafsu-nafsu tu tuan? Apa tu nafsu? Bermula nafsu yang paling asal dia, fitrah juga tu. Ya dah. Jadi asal kejadian nafsu ni, apa kerja dia? Apa kerja nafsu kan? Asal dijadikan nafsu kepada manusia. Asal dia tu, apa kerja dia? Ustaz, jangan tanya Ustaz Fitrah lagi. You know. Ustaz mana Ustaz? Suhaili. Saya Ustaz bulan lepas dah tanya dah. Tak ingat dah. Memang saya tahu saya dah tanya dah. Tapi insyaAllah tak lama besok insyaAllah. Ya dah, sama ada saya dapat ingat atau saya mati dulu. Ya dah. Dua-dua pun insyaAllah saya usahakan. Jadi apa dia kata? Apa dia tu nafsu? Asal dia, fitrah dia. Apa yang dia ajak kita buat? Apa yang disuruh nafsu ni? Disuruh kita buat apa? Buat jahat. Alhamdulillah. Kata Ustaz Nazri, tapi hujah dia Ustaz. Hujah dia Ustaz. Wah, dia mestilah. Dia nak mana boleh kita nafsu mengajak pada jahat. Siapa yang cakap? Ustaz Nazri. Dia kata Ustaz Nazri pula. Dan kita nak Allah dan Rasul. Allah Ta'ala kata inna nafsa, sesungguhnya nafsu-nafsu itu la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu-nafsu itu yang ada pada diri kamu manusia, dia sentiasa menyuruh kepada jahat. Itu nafsu. Jadi ulama duk ceraikannya untuk kita memahaminya lebih jelas. Maka dia kata tingkatan yang paling tinggi iaitu nafsu yang paling jahat, iaitu nafsu ammarah. Tapi sedangkan Al-Quran sebenarnya nafsu-nafsu tu saja dia kata la ammaratun bisu. Asal nafsu je, asal kedudukan dia mengajak manusia pada buat jahat. Kerana itulah Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik di kalangan orang yang beriman ini, kerja dia apa? Dia menundukkan nafsu. Sebab adanya nafsu di dalam diri manusia, dia akan mengajak pada jahat. Maka orang beriman, dia ada jalan untuk dia menundukkan nafsu. Maka kita yang beriman pun nampak itu, kita pun menundukkan nafsu kita. Tapi separuh jalan. Dia dah nafsu amarah, yang asal-asal nafsu tadi yang menyuruh pada kejahatan. Kita pun belajar nak tundukkan dia, kita pun berjaya tundukkan dia, tapi separuh jalan. Jadi nafsu apa tu? Nafsu lawam. Nafsu apa tu Ustaz Nazri? Nafsu mencela dan nafsu yang menyesat. Allah sumpah dengannya bila berlakunya kiamat besok. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Allah bersumpah dengan nafsu lawam. Wala uqsimu bin nafsul lawam. Aku bersumpah pada hari ini dengan nafsu yang mencela dan juga yang menyesat.
Apa dia? Dia cela, dia tahu kecelaan perbuatan itu, tapi dia buat juga. Dah buat baru nak menyesal. Tapi lepas menyesal, buat balik. Jadi nafsu yang kenal, tuan-tuan, benda itu cela, tetapi dia buat juga. Nafsu itu juga ditunduk dengan perasaan menyesal. Allah menyesal, besok buat juga. Ya tak? Jumpa besok, Ana menyesal betul semalam tak dapat datang kuliah dalaman kita. Bulan depan tak datang juga. Jadi dia tahu benda tu, tapi dia buat juga. Itu apa ni? Nafsu lawamah. Jadi kita ni bila Nabi kata hendaklah mereka berjaya menundukkan nafsu, kerana itulah orang yang bijak, kita nak tunduk sampai jadi nafsu apa? Mutmainnah. Nafsu yang tenang, taat kepada perintah. Dia tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Ya tak? Nafsul mutmainnah. Ustaz ingat hafal ayat tu tak? Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Ya tak? Wahai empunya hati-hati benih nafsu-nafsu yang tenang, ya tak? Kembalilah kepada Tuhan kamu dalam kamu redha kerana Allah meredai kamu. Kamu masuklah di dalam gulungan hamba-hambaku dan masuklah dalam syurga. Itu nafsu. Nafsu yang ditundukkan sehingga nafsu itu tidak berkuasa kepada diri manusia, kecuali hati dan akal yang berkuasa. Tapi nafsu amarah, nafsu lawamah, dia tetap berkuasa atas manusia. Walaupun akal kata haram, walaupun akal kata tak betul, tapi kerana nafsu yang berkuasa, tetap dia tunduk pada nafsu. Nafsu itu tidak berasaskan kepada ilmu. Nampak? Ini benda dia. Ya, jadi nafsu-nafsu ni ialah sesuatu yang fitrahnya, dia mengajuk kepada sesuatu yang bersandarkan kepada keinginan dia semata-mata, ilmu tak ada. Kalau dia suka pada perempuan, dia nak perempuan, dia tak kira, dia tak tunduk kepada syariat. Kalau mutmainnah, dia tunduk pada syariat, dia cari perempuan, dia menikah. Tapi kalau sekadar nafsu saja, dia nak pada perempuan, akhirnya dia berzina. Kalau nafsu tu sekadar dia nak jawatan, kedudukan yang tinggi, dia tak tunduk kepada iman, maka dia sanggup fitnah orang demi untuk mencapai hasrat dia untuk jadi pemimpin. Ya tak? Kalau dia suka kepada harta benda, dia tak ikut syariat, maka yang haram semua dia kebal belaka. Rasuah ke, curi ke, dia kebal belaka. Itu nafsu asal. Ya tak? Tapi orang beriman diperintah, man dana nafsahu wa amila lima ba'dan. Akhirnya bila nafsu itu tunduk, apa juga yang dia buat untuk selepas mati. Buat selepas mati tu apa makna dia? Makna masa dia hidup tu, yang dia buat semuanya yang taat pada Allah Ta'ala. Itu yang kata beramal untuk selepas mati. Kita dengar untuk beramal selepas mati, banyak zikir ke? Banyak solat ke? Dah, asalkan kita beramal untuk selepas mati, membawa makna apa juga perintah Allah Ta'ala kita taat. Itu saja, bukan susah Islam ni kan. Islam ni jalan dia jalan mudah. Betul Ustaz? Mudah tak? Mudah tak Ustaz? Mudah tak? Mudah. Apa bukti dia Ustaz? Bincang Ustaz. Ya tak? Apa bukti dia Ustaz? Kalau kita nak pergi satu tempat tu, ya tak? Mana yang lebih? Jalan yang lurus ke atau jalan yang bersimpang siur? Mana je? Jalan lurus kan? Mudah je. Kau jalan tu sampai lah. Tapi kalau kita nak pergi tempat tu, kita ambil jalan yang bersimpang siur, ya tak? Susah tak? Boleh sesat. Ya tak? Sedangkan jalan lurus. Jadi Islam ni jalan yang mudah. Sebab apa? Sebab dia jalan yang lurus. Apa tidak kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Ya tak? Yang Allah Ta'ala kata, yang tadi dah, wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Yang dalam ayat lain dia kata, apa dia? Apa yang dia kata? Zalika, apa ni? Tak ingat tu ayat tu. InsyaAllah nanti kita ingat jemput. Mana jalan yang lurus. Masalah kita hari ni, dah kita tahu Islam tu jalan yang lurus, tapi dalam perjalanan tu kita nampak simpang kiri kanan, kita pergi ambil. Ini masalah. Ya, nak menjaga aurat ni jangan lurus ya. Pasal pakai pakaian yang tidak mendatangkan attention, yang tidak memberi gangguan kepada orang yang melihat, ya tak? Mana orang tengok pun tak nak tengok dah. Itu asal tujuan pakai menutup aurat supaya hanya suami dia saja yang tahu. Nah, itu asal tujuan. Tapi ada simpang siur yang dia kata, pakailah lawa sikit, janji pakai tudung. Yang sini kata, pesen-pesen lah sikit, dia ambil simpang juga.
Maka hari ini dia pun pakai tudung cantik-cantik untuk memberi pandangan cantik. Siapa yang dapat lihat cantik? Suami dia. Suami dia tak ada, sebab bila dia di rumah dia tak pakai pakaian tu. Ya tak? Tapi dia keluar tu, dia mencantikkan diri dia dengan pakaian menutup aurat tu. Untuk siapa? Untuk pandangan orang, untuk menarik perhatian orang. Sedangkan asal tujuan dia lah untuk tidak orang memberi perhatian. Tapi tadi jalan lurus ya. Tak pakai tudung gelap-gelap, sudah jalan keluar balik. Alhamdulillah, dah ambil simpang situ. Sampai ada busana sana, busana sini, dah. Habis tudung, habis diikat atas kepala dia. Lama-lama tergantung tengkuk esok baru mahal. Ni masalah. Nah, Islam jalan yang lurus, jalan yang mudah. Tapi manusia pilih jalan yang susah walaupun atas Islam, kerana dia ambil simpang-simpang yang ada. Nabi kata al-halalul bayyinun wa haramul bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Apa yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Apa yang ada di antaranya ada penuh dengan benda-benda yang syubhat, benda yang ketidakpastian, yang keraguan. Itu benda dia yang Nabi kata kebanyakan manusia tak tahu. Pasal benda tersembunyi. Maka sesiapa yang memelihara iman dia akan tinggalkan benda syubhat. Tetapi siapa yang ambil benda yang ada syubhat tadi, maka dia akan jatuh dalam benda yang haram. Jadi orang yang berjaga-jaga dia ambil yang jelas tadi. Tak? Jadi balik pada tadi, kan kita dah tahu dah. Nafsu ni ada, kita kena tundukkan. Baik, sekarang kita nak sama, kita nak satukan ayat yang kata walakin aktsaran nas la ya'lamun dengan wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun. Sekarang kita tanya balik, apa yang Allah maksudkan kebanyakan manusia tak tahu setelah kita huraikan antara dua ayat ini? Apa maksud dia? Maksud dalam ayat ini, walaupun diperintah dengan Islam, Allah kata kebanyakan manusia tak tahu. Allah nak beritahu pada kita, kebanyakan manusia dia ikut hawa nafsu. Itu yang tak tahu tu walakin aksaran nas la ya'lamun, kerana yang dia ikut dia tak tahu. Itu sebab hari ni yang dedah-dedah, yang zina-zina, yang buang bayi tu semuanya kerana ikut nafsu. Akhirnya bila ikut nafsu, mereka di kalangan manusia yang tak tahu. Allah nak tanya, nak cakapnya, orang jadi susah nak ikut Islam ni. Kerana apa? Kerana mereka tak ikut kemuliaan, mereka ikut hina hawa nafsu. Jadi kita hari ni nak buat jalan, maka kita kena jauhi daripada dikuasai oleh nafsu. Tuan-tuan, mungkin ada sikit, tak banyak pun, keinginan kepada harta dunia yang tak pernah cukup-cukup. Rumah dah ada, nak dibesarkan lagi. Misalan, kereta yang sudah cantik nak ditambah-tambah lagi. Bini tak apa, dah tambah dah. Orang yang itu sedap Jadi ini benar. Ini mungkin dikuasai oleh nafsu. Kalau tidak dikuasai oleh nafsu, alhamdulillah. Tapi kita takut sebab ini satu benda yang besar bagi kita, iaitu meletakkan kehidupan kita di atas dasar yang diredai oleh Allah Ta'ala. Yang kalau kita tidak berjaga-jaga, dia akan menyeleweng jadi manusia yang tak tahu, kerana kita menjadi manusia yang tunduk kepada nafsu. Jadi persoalan sekarang daripada ayat ni yang kita nak beramal dengan Islam, bagaimana kita nak menundukkan nafsu kita. Supaya kita boleh, kita bukan cerita orang, bukan kita baca ayat, dia tu pasal itulah. Tak. Kita baca ni kerana inilah dia jalan untuk kita. Dan bila kita kata ini jalan untuk kita balik ke rumah, ini juga jalan untuk isteri saya, dan ini juga jalan untuk anak-anak saya. Nampak tak? Macam hari ni kita tahu, kenapa kita Islam? Kenapa kita Islam, Ustaz Firdaus? Kerana kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kita nak anak kita juga jawab seperti itu. Apabila kita, kenapa kamu Islam? Saya Islam kerana saya beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana saya beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan saya Islam, itulah saja jalan kehidupan saya. Maka kerana itulah saya Islam. Kamu dilahirkan Islam? Benar, saya dilahirkan Islam. Saya bersyukur dengan rahmat Allah Ta'ala. Tetapi ibu bapa saya tak pernah lupa untuk menanamkan iman dalam diri saya. Kerana Islam itu tiada makna kalau tiada iman. Siapa ibu bapa tu? Siapa ibu bapa? Kita lah hari ni. Pasal mak bapa kita dah lepas. Kita dah sekarang ibu bapa yang perlu mendidik anak-anak kita. Benar? Ini penting, tuan-tuan. Saya alhamdulillah, kan, saya tengok masuk manusia dah mahu dah. Dia dah mahu. Sebab saya buka pasti ni tahfiz Quran ni, sampai ada mak bapak tu anak dia 9 tahun pun nak hantar. Dia kata tak nak bagi sekolah dah. Saya kata jangan. Ni dah. Ilmu ni semuanya milik Allah. Ilmu tu, tapi pastikan ilmu itu dilindungi oleh ilmu yang paling tinggi, iaitu ilmu agama.
Kita bumbung rumah kita tu pastikan bumbung itu yang tahan, ya tak? Iaitu bumbung kita ialah bumbung agama. Bila kita tengok daripada bawah, semuanya ada di bawah. Yang ada di atas, agama. Maka dia tengok situ, apa dia? Perniagaan, agama menentukan. Dia tengok masyarakat, agama yang menentukan. Dia tengok politik, agama yang menentukan. Kalau kita letak bumbung kita politik, ini yang jadi yang ini. Maka tengok bawah, ada agama. Maka dia kata agama ketika ni tak boleh, kerana yang penting kan politik. Ini rosak. Mana? Ini jadi rosak sebab kita lihat semuanya daripada sudut politik. Maka akhirnya fitnah pun boleh. Agama Islam tak sesuai lagi. Tak? Pasal kita dah salah letak bumbung. Sedangkan orang beriman, tuan-tuan, mesti letak bumbung dia Islam. Supaya Islam yang menentukan segala perjalanan yang ada. Tuan-tuan. Dia balik pada tadi, kita kembali pada dua. Pasal nafsu yang tak tahu tadi, nak kawal dia, balik pada dua. Apa dia tadi, tuan-tuan? Hati. Dan juga akal. Yang Nabi kata apa? Ni ada. Nabi kata iza saluhat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya. Apabila baik dia, baiklah semua. Bila rosaklah semua. Itu hati. Nabi pula kata innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu amalan itu daripada niat. Niat itu mainan hati. Nah, niat itu datangnya daripada hati. So kita kena faham sungguh-sungguh niat ni. Ya tak? Niat solat, tuan-tuan. Kalau kita bunyi niat kita bunyi usalli, tapi tak ada dalam hati, batal. Sebab niat itu mainan hati. Tiba-tiba kita niat di hati, kita tak baca, sah tak? Sah. Sebab niat itu duduknya di hati. Cuma kita ngaji-ngaji, dia sebut itu supaya dia memberi kekuatan, keyakinan di hati. Tak? Tapi kita pusing balik sekarang sampai nak lafaz Zahar tu jadi satu benda yang penting. Sehingga kadang-kadang dia mengganggu solat kita. Allah tak selesai-selesai. Tak? Sedangkan dia adalah yang lahir daripada hati. Tak? Ini bendanya pasal kita silap mengaji tadi. Maka tengok hari ni, tuan-tuan, Allah turun balik. Tak selesai tak? Tapi bagi dia jadi imam sekali je. Heran juga kita nak. Entah jadi imam dah sekali je. Allah Akbar. Tapi jadi makmum, Allah. Kalau orang macam ni, tuan-tuan, terus bagi dia imam, terus bagi dia makmum dah. InsyaAllah selesai dah. Ini kadang-kadang. Heran juga kadang-kadang kan. Ini benda berlaku, bukan kata saja tak. Benda berlaku. Ni nak pasal kat duk pondok apa semua. Kita dapat lihat budak-budak pondok dia nak menunjuk seolah dia sedang mencari satu kekhusyukan. Khusyukan macam itu. Tak? Khusyuk ada jalan dia, insya-Allah hari lain tak? Insya-Allah. Tapi hari ini kita nak cerita bab yang gini. Kita nak tetapkan wajah kita kepada Islam dengan kita menundukkan nafsu kita. Bagaimana kita nak isikan kemuliaan dalam hati kita dan kita nak letak kebenaran di akal. Itu yang penting hari ini. Sebab ada orang, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka YouTube, perjumpaan profesor-profesor yang berlaku di antara di Kanada. Tak? Jepun kata apa? Ini Al-Quran ini adalah sesuatu yang bukan datang pada manusia. Dia datang daripada Tuhan orang Islam. Dia percaya. Tapi dia tak menyembah Tuhan. Pasal dia kata apa yang kita dapati hari ini sudah ada dalam tu. Ya tak? Apa yang kita dapat hari ini lebih terperinci dalam Quran ke? Ada satu profesor daripada France, dia kata saya nak buat kajian sebagai seorang saintis. Kerja saya jadi mudah. Ya tak? Pasal apa? Setiap kali saya nak mula, saya rujuk dulu pada Quran. Kenapa? Dia rujuk pasal dia kata Quran ini daripada Tuhan. Semua mereka 6-7 orang yang bercakap mengaku bahawa Al-Quran ini daripada Tuhan. Tapi mereka tidak jadi orang yang menghidupkan sifat hamba. Nampak? Jadi manusia fitrah dia percaya ada Tuhan. Dia kata saya ateis, tak percaya Tuhan. Cuba ketuk belakang dia. Pap lagi. Oh my God. Katanya dah. Punya dia. Sebut juga. Kalau dia terjatuh dalam longkang. Oh my God. Padahal tak percaya Tuhan tu. Ada? Campak dalam oh my God saja. Pasal fitrah. Tapi tidak menjadi hamba, tuan-tuan. Ini satu masalah. Jadi balik pada kita juga nak isi benda tu. Apa kita isi di hati tadi? Kemuliaan. Apa duduk kemuliaan tu, tuan-tuan? Apa kemuliaan dalam hati? Apa dia kemuliaan dalam hati? Kerana selain daripada itu bukan kemuliaan. Kita nak kenal senang. Apa itu kebenaran? Selain daripada itu semua kebatilan. Kalau nak tahu kemungkaran, apa yang disebut sebagai ma'ruf. Selain daripada itu semua mungkar berlaku. Ini benda Islam dalam kaedah dia. Nak tahu neraka, siapa yang masuk syurga, selain daripada itu masuk neraka. Kan kita buat? Dia pecah pada 73 firqah. 72 semuanya masuk neraka. Ya tak? Kecuali satu. Macam mana kita nak kenal yang masuk neraka tu? Kena kenal dulu yang masuk syurga.
Kalau kita kenal yang masuk syurga, maka selain daripada itu, itulah 72 firqah. Tak tahulah duduk di mana, tapi 72 firqah itulah dia. Kerana yang masuk syurga tu ada satu. Kalau kita sambil-sambil lalu, siapa yang masuk syurga tu Ustaz? Golongan yang masuk syurga yang disebut dalam Al-Quran secara umum. Dalam Quran tak ada ahli sunnah wal jamaah ni. Itu adalah gandengan ahli jamaah ahli sunnah wal jamaah, sunnah Allah, sunnah Rasul, dan diduduk berjemaah. Maka dia hidupkan sunnatullah, dia hidupkan sunnah Rasul, dia hidup berjemaah dengan mengikut para sahabat yang dimuliakan. Ya tak? Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam Al-Quran kita tengok siapa dia yang masuk syurga. Ya tak? Yang disebut sebagai secara umum. Ya tak? Orang yang beriman dan beramal soleh. Itu disebut. Nabi sebut apa? Nabi sebut orang yang patuh berperintah dia. Ya, itu orang dia kata kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku masuk syurga kecuali yang enggan. Maka sahabat tanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan tu? Bengong pula. Semua orang nak masuk syurga, tapi tiba-tiba Nabi sebut kecuali mereka yang enggan. Ni tak macam saya kata, tuan-tuan saya nak bagi tuan-tuan duit RM100, kecuali yang tak ada. Kita kata bengong siapa yang tak ada. Ya tak? Bila dengar duit nak bagi semua nak tak? Jadi begitu juga Nabi. Maka dia tanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan tu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, man atu'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Bukan kata benar. Siapa yang taat pada aku, mana taat pada Allah, pada Nabi, taat pada Allah, maka mereka ini yang masuk syurga. Tapi siapa yang derhaka pada aku, mereka lah yang enggan. Nampak tak? Dia tak kata siapa yang derhaka pada aku masuk neraka. Ya tak? Tapi mereka yang enggan masuk syurga. Bila enggan masuk syurga, duduk tengah pagar. Yang kita kata atas pagar tu. Ada? Tak ada atas pagar dah. Digoncang pasal ahli neraka ramai dah. Kalau ahli syurga goncang pagar dengan ahli neraka, tumbang ke ahli neraka sebab ahli neraka tu ramai. Ya tak? Jadi tak ada atas pagar, ya tak? Jadi bila Nabi kata semua umat aku masuk syurga kecuali yang enggan, siapa yang taat pada aku, dia masuk syurga, yang derhaka pada perintah aku, dia yang enggan masuk syurga, maknanya dicampur dalam neraka. Itu jalan. Jadi selain daripada yang masuk syurga, semua yang lain tu masuk neraka. Kaedah lah kita nak tahu. Jadi nak tahu batin, tahu kebenaran. Mana? Itu kebenaran, yang selain daripada itu kebatilan. Jadi apa yang kita nak letak kemuliaan dalam hati kita? Kerana kalau tak letak kemuliaan itu, selain daripadanya dia jadi hina. Hati yang hina, niat jadi hina, perbuatan jadi hina. Ya tak? Pasal setiap perbuatan daripada niat. Tapi kalau hati itu mulia, niat pasti mulia, akhirnya perbuatan juga mulia. Jadi apakah kemuliaan yang nak terletak di hati kita? Tentulah usul dia, asal dia ialah syahadah kita. Ya tak? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itulah yang paling tinggi duduk di situ. Ya tak? Kerana sebenarnya sebab Nabi dalam banyak hadis Bukhari, hadis Muslim, dia sebut bertingkatan. Iman itu ada 63 setengah sebut, ada 73 setengah sebut. Ya tak? Tapi dia sebut tingkatan-tingkatan iman. Bermula tingkat yang paling tinggi ialah syahadah, kalimah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu berbagai-bagai. Dalam hadis yang ada dalam Bukhari, dia sebut apabila ada halangan di jalan di laluan umum, maka dia angkat halangan tadi. Nampak tak? Tapi kita tengok, kita tak mampu orang pula dah. Pasal apa? Pasal iman kita. Pasal itu iman yang paling rendah yang disebut dalam hadis Bukhari tu. Nah, iman yang paling rendah, dia tengok dia ada gangguan pada laluan manusia, maka kerana iman tadi, maka dia buktikan dengan perbuatan, dia ambil benda tu, dia ubah ke tepi. Tapi kalau dia biar, mana apa yang ada tu tidak di hati, kecuali di mulut saja. Jadi balik pada tadi, kemuliaan hati tadi dihidupkan bermula dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi pastikan ianya jazam. Ya tak? Kalimat tauhid tadi pastikan ia jazam. Pasti ianya dalam keadaan pasti, dan pastikan ianya tetap hidup sepanjang hidup. Bagaimana kita nak pasti tadi? Dengan apa tadi Zat? Dengan bukti. Bagaimana kita nak tetap tadi? Bagaimana nak tetap? Dua ni saya. Habis dah Zat. Ya tak? Tuan pasal tuan duduk jauh. Saya dekat je tanya malam. Oh, tanya banyak. Apa yang ada? Bagaimana kita nak tetap? Bagaimana kita nak tetap? Kalau tuan-tuan tak dijawab, lambat sikit tu kan. Ya, pasal nak bagi jawapan pada tu, dia tanya benda lain dulu. Saya nak tanya kan? Apa tujuan kita zikrullah?
Yang kita duk zikir, zikrullah, apa tujuan? Yalah, zikrullah tu memang zikir tu ingat. Ya tak? Zikrullah ingat Allah. Apa tujuan kita zikrullah? Ingat Allah. Apa tujuan kita ingat Allah? Kebesaran tu untuk Yalah, untuk apa kita ingat? Untuk apa kita ingatkan kebesaran? Jawapan tu betul. Jangan bila saya tanya balik kata jawapan tak. Jawapan tu betul tuan. ingat Allah. Kena ingat Allah belajar. Untuk apa kita ingat bos sebenarnya? Tak saja-saja ingat bos supaya bila bos ada kita buat baik, bila bos tak ada kita lari. Tak, ingat tak? Dia ada benda yang lebih besar. Ya tak? Kan kita duk zikir-zikir lepas solat. Kalau kita kata duk ingat bos tu, tak, mana kita kena ingat bukan lepas solat je. Kita dekat rumah kita ingat bos, kita dekat pasar kita ingat, kat pejabat kita ingat tak. Itu baru betul. Tapi kita duk buatnya selepas solat je. Ya tak? Apa tujuan kita zikrullah? Bagaimana boleh dia menghapuskan dosa, menyucikan hati itu? Saya KIV dulu. Ya tak? Maksud dia ada kebenaran tak? Tapi bagaimana boleh menyucikan kalau tidak bermula dengan perbuatan? Perbuatan itu adalah natijah daripada hati. Hati tadi ditanam dengan keyakinan. Yang keyakinan tadi mesti, pasti dan tetap. Tetap tadi. Kita sayang dengan isteri kita kan? Biarlah tetap. Hari ini sayang, besok sayang. Kita sayang ini, biarkan dia pasti dan biarlah dia tetap. Jangan kita sayang, lepas 3 tahun cerai pula. Buat apa? Tak. Dia apa tujuan kita zikrullah? Apa pun tuan-tuan, bila ingat ini, dia mesti daripada asal. Tuan-tuan bila dah belajar, kita dah belajar dah hafal dah, ingat. Mana dia suruh ingat benda yang kita dah ingat. Kalau kita ingat isteri, apa nak ingat isteri, anak tak kahwin lagi, kan? Tak jadi dah. Suruh ingat isteri, dia belum kahwin, buat apa? Dan mana ingat isteri, mana dia dah berkahwin. Dia suruh ingat isteri dia dah. Jadi ingat Allah tu bermula Allah yang kita dah percaya dengan pasti tadi. Kita dah beriman Allah tiada Tuhan melainkan dia. Yang kata nak ingat bos tu dia, pasal kita dah akui dia tu bos kita, maka kita ingat dia sebab dia kita dah akui sebagai bos. Maka Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Maka kita duk ingat dia tu supaya hidup sepanjang masa Allah tu Tuhan kita. Itu tujuan dia. Jadi yang kata pasti tadi dengan bukti, tetap tadi dengan zikrullah. Tapi kita tak sedar. Sebab kita duk, orang buat kita buat. Orang cakap nak pahala, kita pun nak pahala. Tapi kita tak pernah tanya soalan yang lebih terperinci supaya kita lebih tahu tujuan apa tujuan dia. Iaitu zikrullah tadi ialah untuk menghidupkan Allah, tiada Tuhan melainkan dia di dalam hati-hati kamu. Itu tujuannya. Zikrullah tujuannya menghidupkan Allah, tiada Tuhan melainkan dia dalam hati-hati kita. Baik, bila hidup Allah, tiada Tuhan melainkan dia dalam hati-hati kita, maka akan diterjemahkan dalam perbuatan apa dia? Sifat hamba yang sentiasa akan mentaati dia. Itu benda dia, tuan-tuan. Zikrullah ni apa dia? Mengingatkan kita Allah, kita beriman pada dia, tiada Tuhan melainkan dia. Dia hidup di hati kita sehingga hidupnya hati kita tadi diterjemahkan dalam perbuatan menjadi hamba yang sentiasa Tuhan. Itu tujuan. Allah Tuhan. Tak buat benda yang rosak, buat benda yang baik. Itu tujuan dia, zikrullah. Benar? Itu tujuan dia. Tapi jangan ingat selepas solat dia. Itu sebab dia sebut itu, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sentiasa supaya kamu berjaya. Sebab apa? Apabila kamu selesai solat, maka bertebaran. Nampak dia suruh bertebaran tu. Bukan makna lepas solat tu subhanallah. Dah, itu ada sebahagian. Tetapi perintah Allah Ta'ala semua saat dan ketika hendaklah kamu dalam keadaan ingat Allah. Saya kata wabtaghu min fadlillah, carilah kamu kelebihan yang telah Allah sediakan untuk kamu. Tetapi bila kamu mencari tadi wazkurullaha katsiran, sentiasalah ingat Allah Ta'ala. Untuk apa? Supaya Allah Ta'ala tadi Tuhan yang hidup di hati sehingga terjemuh dalam perbuatan hamba yang kalau diperintah untuk halal, kita cari yang halal, kita buang yang haram. Itu tujuan dia. Boleh Ustaz Nazri? Faham? Faham ya? Okey, kita test dia faham ke tak faham. Dia ada ujian. Ini kira lah nak tutup dah tuan. Pasal semua dah tengok jam ni dah. Kita masa terterhad sungguh. Baik. Itu kita dengan Allah Ta'ala. Inilah. Tiba-tiba dalam dunia ni kita ingat juga. Dia kata Tuan Nazri, entah dah berjaya, rumah tangga pun aman bahagia dah, anak pun dah berjaya. Ingat mak ayah. Zikir mak ayah. Tapi kita tak sebut dah zikir mak ayah dah. Pasal zikir tu ingat bahasa Arab. Sebab kita zikrullah. Tapi kita kata entah dah berjaya ni, ingat mak ayah. Apa tujuan kita disuruh ingat mak ayah?
supaya hantar dia ke rumah orang tua. Nah, sekarang ni berlaku dah. Supaya terus membiarkan dia di kampung tanpa dijaga. Dan sebab dia terjemah tu kan. Bila kita menghantar mak kita ke rumah orang tua, perbuatan itu adalah cermin apa yang ada di hati. Maknanya kalau hantar mak ke rumah orang tua, menunjukkan hati dia mulia ke hina? Kan? Kalau dia membiarkan mak ayah dia di kampung tanpa dijaga, maka perbuatan itu adalah suluhan daripada hati. Maka apakah ianya menunjukkan hati yang mulia atau hina? Jadi kita nak memuliakan ibu bapa kita mesti bermula daripada hati. Jadi apa tujuan kita ingat mak ayah? Tujuan sekadar tujuan ingat tak guna. Ya tak? Macam tadi lah Allah Ta'ala. Itu apa sih? Menghidupkan Allah dari Tuhan melainkan dia. Dengan kita ingat dia, maka dengan ingat mak ayah, menghidupkan segala kemuliaan mak ayah kita tadi di dalam hati-hati kita. Dan bila benar-benar hidup kemuliaan mak ayah kita di hati, kerana pengorbanan dia yang besar, bila hidup di hati, diterjemahkan dalam perbuatan seorang anak yang sanggup berkorban apa saja untuk menjaga ibu bapa. Itu tujuan dia. Tapi bukan boleh cakap semua, boleh cakap nak menghidupkannya. Itu yang boleh disebut. Allah, mana mungkin saya jadi begini kalau tidak dengan apa yang telah dikorbankan oleh ibu bapa saya. Disebut hari-hari. Jumpa kawan yang tak ada, ini semua adalah pengorbanan mak ayah. Dia hidup, maka dia lekat di hati. Bila lekat di hati, kita akan terjemahkan mak ayah kita takkan biarkan. Nah, itu tujuan. Nampak tak? Jadi bila kita disuruh ingat, kalau dia tu ada mak bapak yang tak baik, tak apa, maka kita walaupun tak ingat, ya tak? Tetapi dengan kita mengingati Allah, Allah akan mengajar kita untuk menyelamatkan mak ayah kita. Nah, dari hidupnya kita Allah tadi, maka kita akan berperanan untuk sentiasa mencari jalan untuk menyelamatkan mak ayah kita. Paling jahat mak ayah pun tetap dia kandung kita. Tak boleh lari tuan-tuan. Dan mengandung kita 9 bulan tu bukan kerja mudah. Walaupun dia buat apa pun, dengan kita mengingati bahawa kita penuh berada di dalam rahim perut dia tuan-tuan, itu pun sudah cukup untuk membuatkan kita memuliakan dia. Dan satu-satu jalan memuliakan dia ialah menyelamatkan dia untuk hidup besok di akhirat. Itu jalan. Jadi itulah itu. Begitu juga sekarang ni kita tanya, kalau entah keluar outstation tak bawa isteri, orang pun cakap entah dah berada jauh tu, ingat isteri. Apa tujuannya? Supaya buat jahat, jangan isteri tahu. Ya dah. Apa tujuannya? Kita dah tahu dah daripada Allah. Untuk menghidupkan sifat kemuliaan isteri di dalam hati-hati kita secara berterusan, sehingga lahir pada kita sifat suami yang mulia. Itu je kan? Tapi bukan sebut di sini betul balik kosong. Sebut di sini, maka mulai saat ini diulang-ulang. Saya sebut di mana-mana. Saya takkan jadi macam ni kalau tidak dengan sokongan isteri saya. Akhirnya saya percaya dengan apa yang saya cakap itu. Ya tak? Kerana itu benda yang benar. Dan mempercayai benda yang benar itu tidak menjadi kesalahan. Tetapi tidak percaya dengan benda yang benar itu jadi masalah. Ya tak? Isteri kita duk tolong, sokong, bantu kita, tapi kita tak sebut. Akhirnya kita tak percaya. Isteri kita lah kekuatan kita. Itu yang ruginya. Nah, jadi saya sebut, memang saya akui tuan-tuan. Saya perjalanan hidup saya cukup penuh dengan liku-liku. Dan saya akui setiap masa saya jadi macam ni dengan izin Allah Ta'ala, sokongan isteri saya. Maka hari ini saya tahu tuan-tuan, betapa hidup saya kalau tidak dengan isteri saya tak mampu. Nah, maka kerana itu saya memelihara hubungan saya dengan dia. Ya tak? Saya memuliakan dia dengan saya pastikan perbuatan saya itu tidak melukakan hati dia. Dihidupkan hari-hari. Ini jumpa kat pejabat, my wife. Ialah yang itu. Dia tak jadi tuan-tuan. Ya. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu, kerana itu baru mukadimah tuan-tuan. Ya dah. Yang sebenarnya yang pentingnya isi dia ialah soal jawab kita, insya-Allah. Jadi balik pada hati tadi yang kita tanam tadi, syahadah. Syahadah yang mesti pasti dan juga tetap. Pasti dengan bukti dan tetap dengan zikrullah. Dan bila kuat benda ni tuan-tuan, maka bila kita ambil Islam, akal tadi duduk kebenaran, duduknya Islam, dia akan terjemahkan Islam itu mengikut panduan hati yang mulia tadi, akan terjemahkan dia dalam perbuatan, insya-Allah. Ya tak? Jadi ada soalan. Ada soalan. Seperti biasa ya. Dia sepatutnya orang beriman dia tuan-tuan, dia saintis. Saintis ni dia tak pernah berhenti berfikir. Nah, saintis kan? Dia mula dia cari, dia jumpa, dia tak berhenti. Itu dulu atomic bomb.
Sekarang nuclear bomb. Tak puas hati lagi, dia cari lagi kalau boleh nak. Tuan-tuan. Pasal akal dia tak pernah berhenti berfikir. Orang Melayu ni pernah berhenti tak fikir? Orang Melayu pernah berhenti? Tak pernah berhenti juga orang Melayu. Pasal apa orang Melayu tak pernah berhenti?